Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 41 akan mempersembahkan sebuah video projek HMT 211 yang bertajuk Gangguan di Sebalik Telinga. Sasaran kami adalah umum. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli. Yang pertama, Wan Muhammad Saiful Nizam bin Wan Ahmad bernombor matrik 151610. Yang kedua, Nur Fitriah binti Ahmad bernombor matrik 150911. Yang ketiga, Nur Aisyah Humairah binti Abu Bakar bernombor matrik 151772. Dan yang terakhir, Izwa Ain Nadirah binti Muhammad Yusof dengan nombor matrik 154968. Tajuk projek kami ialah gangguan di sebalik telinga. Objektifnya ialah menerangkan bagaimana masalah sensori neural menjejaskan komunikasi kanak-kanak. Terdapat 5 metodologi kajian yang kami gunakan untuk menyiapkan projek ini. Aplikasi pertama yang kami gunakan ialah Google Meet, di mana kami melakukan perbincangan di aplikasi ini. Aplikasi yang kedua ialah Canva, di mana di aplikasi ini kami menyiapkan slide pembentangan dan juga mereka grafik slide di aplikasi ini. Aplikasi yang ketiga ialah Storyboard Deck, di mana di aplikasi ini kami menyediakan jalan cerita atau papan cerita untuk projek ini. Aplikasi yang empat ialah Powtoon, di mana kami menggambarkan situasi animasi menggunakan aplikasi ini. Dan aplikasi yang terakhir ialah Dream Family Mummy Story Virtual Mother Simulator, yang mana dalam aplikasi ini kami menggambarkan gambaran keluarga yang sedang berbincang tentang keadaan anaknya yang mengalami masalah pendengaran.
pemeriksaan dan juga maklumat daripada puan mengenai kejadian yang menyebabkan anak puan tidak dapat mendengar dengan baik, saya mendiagnosis anak puan mengalami masalah pendengaran akibat daripada kecederaan yang berlaku di kepala dan seterusnya memberikan kesan kepada pendengarannya. Namun begitu, puan tidak perlu risau kerana rawatan yang sepatutnya akan diberikan kepada anak puan. Sebenarnya, anak puan memerlukan alat bantu pendengaran. Alat bantu pendengaran ini mempunyai 4 bahagian. Komponen alat bantu pendengaran terbahagi kepada 4. Yang pertama, mikrofon. Yang kedua, amplifier. Yang ketiga, pembesar suara. Dan yang terakhir, bateri. Alat bantu pendengaran menerima bunyi melalui mikrofon yang kemudiannya menukarkan tenaga bunyi kepada tenaga elektrik. Amplifier akan menambahkan signal tersebut dan akan menghantar ke telinga melalui fon telinga ataupun pembesar suara. Nasihat saya, kita perlu memilih alat bantu pendengaran yang sesuai dan berkualiti. Yang kedua, perlu mendapatkan nasihat daripada pegawai pemulihan pendengaran ataupun audiologis. Yang ketiga, kita perlu mengendalikan alat bantu pendengaran dengan betul. Dan yang terakhir, ketika menggunakan alat bantu pendengaran, kita disarankan untuk sabar kerana ia mengambil masa yang sangat lama. Seterusnya, nasihat dalam penjagaan alat bantu pendengaran. Yang pertama, perlu menjauhkan alat bantu pendengaran dari haba dan kelembapan. Yang kedua, menukarkan bateri yang lemah dengan kadar segera. Yang ketiga, membersihkan alat bantu pendengaran mengikut arahan yang diberikan. Yang keempat, elakkan menggunakan penyembur rambut atau produk yang berkaitan semasa menggunakan alat bantu pendengaran. Dan yang terakhir, matikan bateri alat bantu pendengaran apabila selesai digunakan. Apa yang perlu anda lakukan apabila kenderaan anda mengalami kemalangan atau kecelakaan yang menyebabkan mereka sukar mendengar, berlaku pendarahan iaitu keluar darah daripada rongga ke telinga dan juga telinga berisi atau tidak mampu mendengar langsung. Segera bergerak ke fasiliti kesihatan yang berdekatan untuk pemeriksaan lanjut. Tindakan yang lewat mampu mengganggu proses pembesaran kanak-kanak tersebut. Baiklah, aspek yang mungkin terganggu apabila seseorang kanak-kanak itu mengalami masalah pendengaran. Yang pertama ialah komunikasi, iaitu kanak-kanak tersebut akan mengalami kelewatan dalam perkembangan pertuturan dan bahasa. Yang kedua ialah sosial, yang mana mereka kurang melibatkan diri dalam aktiviti sosial atau bermain dalam kumpulan. Yang ketiga ialah kognitif, iaitu mereka terjejas dari segi perkembangan mengenal suara, memori dan juga berfikir. Yang keempat ialah emosi, iaitu mereka lebih suka mengasingkan diri, kurang keyakinan diri dan mempunyai masalah emosi yang lain. Yang kelima ialah pendidikan, yang mana mereka mengalami prestasi atau akademik yang lemah kerana mereka kurang bergaul atau malu untuk bertanya dengan guru sekiranya mereka kurang faham tentang sesuatu perkara. Dan yang terakhir ialah sikap, yang mana mereka mengalami masalah dalam menurut arahan atau menumpukan perhatian di dalam kelas.